Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kita berjaya untuk berkumpul dalam forum ringkas ni pada malam ni, malam Sabtu malam Ahad bersamaan 13 Jun. Kalau tarikh Islam 21 Syawal 1441 Hijrah. Jadi hari ni kita akan bentangkan suatu tajuk yang uh, berkait rapat dengan tarikh akhir pemulihan PKP kita ni, iaitu tarikh 31 Ogos. Kita akan bentangkan suatu tajuk yang agak patriotik lah. InsyaAllah pertama kali kita akan perkenalkan dulu ahli-ahli panel kita. Yang pertama Datuk Wira Syafiq daripada Universiti Al-Azhar. Jadi Datuk, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sihat Datuk Sihat. Ada rentas negeri mana-mana ke? Ni saya sekarang ni ada kat KL sekarang ni. Okey, terima kasih. Seterusnya, kita punya panel seterusnya. Kita bersama dengan Prof. Daniel Hakim daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Tuan Sihat, Moderator. Pak, Alhamdulillah sihat. Jadi panel kita yang seterusnya, Datuk Faris Imadi daripada Universiti Malaysia Kelantan. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah sihat. Sihat? Anda sihat? Ya, alhamdulillah. Ada apa masalah ke? Tak ada? Okey, clear. Okey, jadi hari ni patutnya kita ada 4 panelis, tapi seorang lagi tak dapat hadir, iaitu Datuk Syahrul, akibat beberapa masalah yang perlu diselesaikan lah. Jadi saya insyaAllah saya akan masukkan video yang disampaikan olehnya, yang mana saya telah bagi dua soalan kepada dia dan dia pun telah jawab. Jadi insyaAllah pertama sekali kita akan start tajuk kita ni dengan faktor penjajahan di tanah Melayu. Mana kita nak tahulah kenapa Malaysia ni ataupun tanah Melayu dikenali sebagai tanah Melayu dulu menjadi target kepada penjajah-penjajah. Jadi soalan pertama ni saya tujukan kepada Datuk Syafiq, insyaAllah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Tuan Moderator yang kacak lagi handsome. Jadi saya akan menjawab persoalan yang ditanya oleh Tuan Moderator. Tanah Melayu ni telah dijajah oleh penjajah ni hampir 644 tahun. Lama 644 tahun. Oleh 4 kuasa besar iaitu Portugis, Belanda, British dan Jepun, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antaranya dari segi ekonomi, politik dan sosial. Jadi kita pergi kepada faktor pertama dulu, iaitu ekonomi. Ekonomi yang ada di tanah Melayu ni sebabnya keperluan kuasa-kuasa barat ni terhadap bahan mentah. Apabila Portugis datang ke tanah Melayu untuk mendapatkan rempah bagi keperluan memanaskan badan, sebab dekat sana dekat kawasan Portugis kawasan yang sejuk. Lepas tu manakala British ni datang akibat kesan revolusi perindustrian yang memerlukan biji timah untuk proses mengentirkan makanan. Sebab dekat tanah British dulu adanya kilang-kilang yang untuk memproseskan makanan, jadi dekat negara diorang tak ada tin, tak ada nak buat, tak ada biji timah untuk menghasilkan tin. Jadi diorang datang ke tanah Melayu ni untuk dapatkan benda-benda Allah tu semua. Jadi jelaslah faktor ekonomi ni menggalakkan kedatangan penjajah asing di tanah Melayu. Selepas itu faktor penjajahan kuasa asing di tanah Melayu ni juga dipengaruhi oleh faktor politik, sebab ingin meluaskan kuasa apabila adanya galakan moral dan kewangan pembesar Portugis serta perubahan dasar campur tangan British. Kesan perubahan dasar merkantilism dan kapitalism kepada imperialism. Imperialism ni faham, imperialism ni kiranya menjajah, jajah.
maka jelaslah faktor politik ni menggalakkan kedatangan penjajah asing di tanah Melayu ni. Jadi faktor yang terakhir, penjajahan kuasa asing di tanah Melayu ialah faktor sosial kerana adanya tuntutan perkembangan ideologi barat yang mengatakan bahawa mereka lebih bertamadun dengan adanya galakan untuk mengembangkan agama Kristian semasa pemerintahan Portugis apabila lebih banyak gereja dibina yang disemarakkan dengan slogan 3G iaitu goal, iaitu kekayaan, maksudnya kemegahan gospel, iaitu keagamaan. Jadi kita faham kat sini bahawa faktor politik mengelakkanlah kedatangan penjajah asing di tanah Melayu ni. Jadi pesan saya kepada pemuda-pemuda khususnya, hendaklah kita sentiasa menjaga tanah kita ni daripada dijajah lagi oleh kuasa-kuasa besar. Okay. Semoga dapat menjawab persoalan. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada Datuk Syafiq. Jadi kita dapat lihat beberapa faktor di mana faktor ekonomi dan politik menjadi salah satu faktor terbesar dalam kenapa Malaysia ni menjadi target pada penjajah-penjajah ni. Baik, jadi seterusnya saya tujukan soalan ni kepada Al-Fadhil Datuk Faris tentang penjajahan awal di Tanah Melayu. Kita nak tengok siapa mereka ni yang first datang kepada Tanah Melayu dan cuba menakluk mereka. Silakan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Moderator Majlis Saudara Irfan. InsyaAllah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'i anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih atas lontaran soalan soalan penjajahan awal di Tanah Melayu. Banyak penjajah yang datang ke Tanah Melayu. Kenapa? Sebab diorang datang tu, kedudukan negara kita yang strategik telah menarik kuasa luar untuk menjajah dan campur tangan kuasa negara kita. Selain itu, kita mempunyai hasil bumi yang amat bernilai. Kuasa luar yang menjajah dan campur tangan di negara kita antaranya ialah Siam, Portugis, Belanda, British dan Jepun. Saya akan tanpa melengahkan masa, saya akan berkongsi atau memberitahu sedikit kronologi campur tangan yang berlaku di negara kita. Antaranya ialah yang pertama adalah Siam atau lebih dikenali sebagai Ligor. Mereka menyerang dan menguasai Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Seterusnya Portugis pada tahun 1511 hingga 1641, lama ya. Mereka menjajah Melaka untuk menguasai perdagangan rempah dan menyebarkan agama Kristian. Seterusnya Belanda pada tahun 1641 sehingga 1824. Mereka menewaskan Portugis untuk menguasai Melaka tadi kan. Seterusnya British pada tahun 1786. Penjajahan bermula di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Seterusnya lagi James Brooke 1841. Mereka menjajah Sarawak. Seterusnya Syarikat Borneo Utara British atau lebih dikenali sebagai SBUB pada tahun 1881. Mereka menguasai Borneo Utara, ini Sabah. Seterusnya British pada tahun 1874. Tadi dah ada kan British. Lepas tu mereka tawan balik pada tahun 1874. Campur tangan bermula di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Sebagai bukti sekarang kita tengok dekat Pahang ada Fraser Hill kan. Itu contoh pernah datang British ke Tanah Melayu pada ketika dahululah. Seterusnya Jepun lah yang kita yang sangat popular lah kan.
yang kita tahu Jepun pada tahun 1941 sehingga 1945. Mereka mengalahkan British dalam Perang Dunia Kedua menjajah tanah Melayu. dan seterusnya penjajah awal British kembali menawang pada tahun 1946, 1957 dan 1963. Selepas Perang Dunia, British telah kembali semula untuk mentadbir negara Tanah Melayu. Tanah Melayu sehingga merdeka British datang. Seterusnya mereka campur tangan Sarawak dan Borneo Utara sehingga tahun 1963. Itu yang saya dapat kongsi sedikit apa yang sedia maklum yang kita telah belajar sebelum ini kan. Antara penjajahan awal di Tanah Melayu. Itu saja, saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator Majlis. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Datuk Faris. Sungguh panjang lebar tentang penjajahan awal ni. Kita dapat lihat mungkin yang paling kita paling masyhur yang menjajah di Malaysia ni yang kita tahu Jepun dan British. Seterusnya Portugal. Jadi dengan perkongsian ni kita dapat tahu ada lagi iaitu Thailand yang dikenali sebagai Ligo masa tu pernah menjajah atau cuba menakluk Kedah, suatu Kedah dulu. Okay, jadi seterusnya saya akan ajukan soalan ini kepada Dr. Daniel tentang salah satu kuasa besar yang pernah menakluk Tanah Melayu suatu ketika dahulu iaitu Jepun. Jadi saya nak tahu penjajahan di Jepun di Tanah Melayu, bagaimana keadaan ketika itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Tuan Moderator yang kacak ni dan selamat malam kepada para panel, Datuk Faris dan Datuk Syafiq. Balik pada soalan tadi. Penjajahan Jepun di Tanah Melayu. Sebenarnya yang rasanya rakyat Malaysia semua tahu yang kita ni, negara kita pernah dijajah oleh kuasa besar, salah satu kuasa besar iaitu negara Jepun. Okay. Secara ringkasnya kronologi kemaraan tentera Jepun di Tanah Melayu ni, mereka mula bertapak ataupun datang ke Tanah Melayu dalam pada 8 Disember 1941. Dan mereka menggunakan dua cara, iaitu melalui jalan air dan melalui yang kedua melalui jalan darat. Mereka telah bertapak melalui jalan air di Kota Baru, Kelantan, dan melalui jalan darat mereka telah bersekutu dengan negara Thailand. Mereka telah melalui Singgoro dan Patani pada tarikh yang sama iaitu 8 November 12. Seterusnya mereka terus bergerak dari Kota Baru ke Kuantan, dari Kuantan ke Mersing, dari Mersing ke Johor Bahru, dan melalui jalan darat mereka yang dari Patani tadi kan ke Jitra Kedah, lepas tu terus ke Alor Star, lepas tu pecah pada dua jalan Ipoh, Slim River, Kuala Lumpur, Muar dan ke Johor Bahru. Dan dari satu pecahan dari Pulau Pinang ke Batu Pahat dan iaitu tempat yang sama Johor Bahru. Dan seluruh Tanah Melayu ni jatuh ke tangan Jepun pada tanggal 31 hari bulan Januari 1942. Dan keseluruhan Tanah Melayu ni termasuk Singapura telah tumpas ke tangan tentera Jepun pada 15 Februari 1942. Okay. Ketika Jepun menyerang Malaysia, yang mempertahankan Malaysia adalah tentera British, tentera Commonwealth, iaitu tentera British, tentera India, Australia dan tentera Melayu. Lepas tu cara kemaraan tentera Jepun. Tentera Jepun telah menggunakan kereta kebal, pesawat perang dan bot-bot
kecil serta basikal untuk melakukan kemarahan untuk menjajah tanah Melayu. Lepas tu, seterusnya faktor kejayaan tentera Jepun ni dalam menjajah tanah Melayu ni. Satu, rancangan awal ketenteraan British yang lemah, Pakatan Jepun dan Thai, sebab Thailand dia memberi izin Jepun untuk masuk melalui darat dari utara Malaysia. Okay, lepas tu semangat tentera Jepun yang tinggi, kelengkapan perang yang lengkap, canggih, lepas tu taktik serangan yang baik, lepas tu peranan kesatuan Melayu muda tu yang memberi sokongan terhadap tentera Jepun ni. Lepas tu seterusnya faktor sebab apa Jepun ingin menyerang Malaysia, sebabkan mereka ni memerlukan bahan mentah. Sebab ketika itu kan Perang Dunia Kedua, jadi mereka memerlukan bahan mentah kerana bahan yang mereka ada tidak mencukupi. Lepas tu, yang kedua, memerlukan kawasan untuk memasarkan hasil industri. Mereka memerlukan kawasan baru, mencari kawasan baru untuk memasarkan industri diorang. Saya rasa dan seterusnya, sebelum berakhir, dasar Jepun telah mengemukakan dasar penjepunan semasa mereka menjajah tanah Melayu. Antara dasar penjepunan yang mereka lakukan ialah stesen kereta api Tanjung Pagar telah ditukar nama pada stesen kereta api Shonan. Lepas tu budaya Jepun ni dia disebarkan melalui akhbar. Lepas tu nama Persatuan Perdagangan dia kena gantikan menggunakan bahasa Jepun. Dan terakhir yang rasanya popular, murid sekolah dan kaki tangan kerajaan dipaksa untuk menyanyikan lagu kebangsaan Jepun, iaitu Kimi Gayo. Saya rasa itu saja yang saya dapat kongsikan. Kembali kepada Tuan Moderator. Okay, terima kasih kepada Dr. Daniel atas pencerahan yang panjang lebar. Kita dapat lihat betapa hebatnya Jepun ni, betapa cerdiknya mereka dengan perancangannya yang bijak yang menyerang kita daripada arah utara dan juga timur. Begitu juga dengan kerjasama mereka dengan Thailand dan juga usaha mereka untuk menjepunkan tanah Melayu seperti tersebut. Hebat mereka. Jadi kita teruskan lagi pada soalan seterusnya. Soalan ni saya tujukan kepada Datuk Syafiq tentang kuasa kedua ataupun kuasa yang antara kuasa yang besar yang pernah menjajah di Malaysia dulu, iaitu British, penjajahan British di tanah Melayu. InsyaAllah diharap Datuk Syafiq dapat menyampaikan perkongsian. Okay, terima kasih Tuan Moderator. Rahim. Jadinya pihak Inggeris ataupun British ni didatang ke tanah Melayu ni untuk menjalankan urusan perdagangan. Yang tu yang umum lah. Banyak lagi sebenarnya dia punya faktor-faktor British ni datang. Tapi saya bagi yang ini dulu lah kot. Oleh sebab tanah Melayu ni adalah laluan perdagangan yang baik dan strategik serta mempunyai potensi ekonomi untuk berkembang, maka pihak Inggeris ni telah memutuskan untuk menduduki tanah Melayu ni dan menguasai tanah Melayu ni. Apa yang jelas, proses imperialism kerajaan British ni dia telah mendorong penglibatan Inggeris secara langsung di negeri-negeri Melayu. Campur tangan British ni secara langsung di negeri-negeri Melayu telah mengakibatkan sistem politik dan ekonomi tempatan mengalami perubahan yang ketara. Macam contohnya dulu ada sistem residen ni. Sistem residen ni dia menguatkan lagi kuasa British untuk menguasai tanah Melayu. Jadi macam kita lihat sekarang ni pun kita punya sistem
sistem politik kita sekarang ni pun kita ikut sistem British, iaitu sistem demokratik berparlimen. Kebanyakan negara-negara yang British yang telah jajah ni, kebanyakannya semua menggunakan sistem yang sama, iaitu sistem demokrasi berparlimen. Jadi pihak British ni dia telah berjaya menguasai ekonomi tempatan. Jadi apabila British mula campur tangan di tanah Melayu, maka bermulalah era penjajahan British ke atas tanah Melayu ni. Jadi wallahu a'lam bissawab. Semoga dapat menjawab soalan. Syukran. Baik, terima kasih kepada Dr. Datuk Syafiq atas pencerahan beliau tentang British yang pernah menjajah di tanah Melayu seperti itu. Okay, jadi sepanjang kita dalam tempoh penjajahan tu, kita telah melalui satu era di mana peristiwa besar yang pernah berlaku di dunia, iaitu Perang Dunia yang Kedua. Jadi kita nak tahu apa yang berlaku di Malaysia ketika Perang Dunia Kedua ni. Tapi soalan tu sepatutnya saya nak tujukan kepada salah satu panel kita yang terdapat hadir, iaitu Datuk Syahrul. Jadi bagaimanapun beliau telah berusaha menghantar 2 buah video untuk menjawab soalan tersebut. Satu soalan dan ada lagi satu soalan yang telah dijawab. Jadi sama-sama kita saya akan tunjukkan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Afzal bin Jasaidin, nombor metrik 048791. Okey, saya akan meneruskan forum kita pada hari ini. Okey, tajuk yang diberikan ialah apakah yang berlaku kepada Malaysia ketika Perang Dunia Kedua. Okey. Raja Syam telah memberikan nama kepada negeri Melayu Kedah, iaitu Siburi, ke atas semenanjung Tanah Melayu semasa Perang Dunia Kedua. Okay. Pada bulan Julai 1943, Perdana Menteri Jepun Hideki Tojo mengumumkan bahawa Kedah bersama-sama dengan Perlis, Kelantan dan Terengganu akan diserahkan kepada Siam sebagai sebahagian daripada satu perjanjian persahabatan yang mana dia telah ditandatangani oleh Siam dan Jepun pada permulaan serangan Jepun ke atas Tanah Melayu. Okay. Sebelumnya, pada tahun 1941 ni, Siam telah bersetuju untuk memberikan pasukan tentera Jepun untuk menggunakan wilayah Siam yang mana untuk marah ke dalam Tanah Melayu. Okay. Bermula pada 18 Ogos 1943 sehingga penyerahan Jepun pada akhir perang. Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis ni dia terletak di bawah pentadbiran Siam. Okey, selepas Jepun menyerahkan kalah ni, Kedah dan 3 negeri lain tu telah dipulangkan kembali kepada Britain. Okey. Orang dilahirkan di Siburi dianggap rakyat baginda Raja Thailand. Oleh itu, orang yang telah lahir di sana dan sekarang tinggal di Kedah adalah dibenarkan untuk membeli tanah dan hidup di Thailand. Siapa yang lahir dekat Siburi itu, Raja Thailand ni, yang mana orang yang siapa yang lahir dekat sana tu boleh lah nak untuk membeli tanah dekat dan hidup di Thailand. Kira dia bagilah, Raja bagi. Okay, walaupun dari segi teknikal mereka ni kini adalah rakyat Malaysia. Okay. Sekian daripada saya. Wallahualam. Baik, itu salah satu video yang telah disampaikan oleh Profesor Syahrul tentang di mana Malaysia ketika Perang Dunia Kedua. Seterusnya saya akan bertanya soalan kepada Dr. Faris tentang peristiwa-peristiwa besar yang pernah berlaku di Tanah Melayu yang menjadi hangat ketika itu. Silakan insyaAllah. Okey, terima kasih kembali kepada Tuan Moderator Majlis.
Okey, soalannya peristiwa besar yang pernah berlaku di tanah Melayu. Okey, memang banyaklah peristiwa yang pernah berlaku pada zaman dahulu masa pra merdeka. Di sini saya kongsikan sedikit saja kerana masa tidak mencukupi. Okey, saya go seterusnya. Okey, pertama, Jepun menguasai tanah Melayu. Jepun memang tak lari sebab Jepun lah yang paling common lah yang rakyat Malaysia tahu. Sampaikan saya sendiri pun mengalami ada cerita sikit moyang saya dulu moyang dia tu perempuan. Dia pernah cerita lah Jepun dia lalui dah zaman Jepun tu. Suami dia masa tu Jepun kan memerintah dia seksa orang Melayu semua. Lepas tu suami dia tu kena tangkap penculik dekat Jepun, dekat tentera Jepun culik suaminya. Lepas tu diorang bawa pergi ke Jepun. Sampai sekarang tak tahu khabar berita meninggal ke tak tahu. Jepun yang culik kan. Jepun menguasai tanah Melayu seperti yang Datuk Daniel panjang lebar tadi menerangkan Jepun kan. Itu salah satu peristiwa besar tanah Melayu. Seterusnya penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Malayan Union yang disidangkan oleh penubuhannya pada 1 April 1946 merupakan sebuah gabungan negeri-negeri Melayu dan negeri-negeri Selat. Negeri Selat tu tak termasuk Singapura lah masa ni. Bagi menggantikan British Malaya. Antara ciri-ciri Malaya Union adalah ia merangkumi 9 buah negeri termasuk Pulau Pinang dan Melaka. Diketuai oleh seorang Gubernur Inggeris. Pusat pentadbirannya terletak di Kuala Lumpur. Kuasa Raja-Raja Melayu dihapuskan, pengenalan rakyat Tanjung Soli. Orang Melayu tak suka sangat Melayu Union ni kerana dia ada ciri-ciri Soli lah. Ciri-ciri yang dilihat mampu menggugat kedudukan orang Melayu dan Raja-Raja Melayu ini telah memberikan rasa benci yang amat terhadap penjajah British dalam kalangan orang Melayu semakin membuat-buat. Maka para pemimpin Melayu dan orang Melayu ketika itu saya besar-besaran bangun menentang penubuhan Malaya Union sehingga ia akhirnya tidak dapat dilaksanakan dan digantikan dengan kerajaan Persekutuan Malaya. Seterusnya peristiwa besar selanjutnya adalah pilihan raya pertama Tanah Melayu tu. Pilihan raya pertama Tanah Melayu telah dijalankan pada tahun 1951 untuk Majlis Perbadaran Pulau Pinang dan seterusnya pada tahun 1952 bagi Majlis Perbadaran Kuala Lumpur. Dalam pilihan raya Majlis Perbadaran Kuala Lumpur, parti Perikatan UMNO MCA pada ketika itu telah berjaya memenangi 9 daripada 12 kursi yang dipertandingkan. Pilihan raya tahun 1952 ini telah merintis kepada pilihan raya umum pertama bagi Tanah Melayu pada 27 Julai 1955 di mana UMNO, MCA dan MIC telah bergabung dalam perikatan dan berjaya memenangi 50 kursi yang dipertandingkan. Seterusnya bentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Pada tahun 1956 Suruhanjaya RIT ditubuhkan bagi menggubal Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Dalam menggubal undang-undang tersebut, Suruhanjaya telah mengambil kira seluruh Tanah Melayu. Satu orang perlembagaan diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan pada 15 Ogos 1957 dan ia mula dikuatkuasa pada 27 Ogos 1957. Antara kandungan utama Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu adalah mewujudkan sebuah kerajaan persekutuan. Ketua negara ialah Duli Yang Maha Mulia Agong
yang di Pertuan Agong. Seterusnya pengisytiharan apa tadi, peristiwa besar. Seterusnya pengisytiharan kemerdekaan pada tahun 1956. Tunku Abdul Rahman mengetuai satu rombongan ke London. Yang ini kita sedia maklum kan, untuk berunding dengan kerajaan Inggeris mengenai kemerdekaan tanah Melayu. Mereka buat perjanjian London lah kan. Berjaya mendapat tarikh kemerdekaan bagi tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Dan tarikh keramat tersebut Tunku Abdul Rahman melakukan laungan merdeka sebanyak 7 kali di Stadium Merdeka. Dan beliau dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Jadi itu antara peristiwa besar yang common yang rakyat Malaysia mesti tahulah kan. Okey, itu saja yang dapat saya kongsikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Prof. Faris atas penerangan tersebut. Menarik kita dapat dengar kisah sendiri daripada Prof tentang ahli keluarganya dan juga beberapa peristiwa besar seperti pilihan raya dan juga pengisytiharaan kemerdekaan. Jadi sebelum saya teruskan, saya nak ingatkan kepada panel, kita ada lagi 5 minit sebelum meeting ni berakhir. Jadi kita akan cuba mencepatkan proses penerangan forum kita ni. Sepatutnya kita ada satu lagi video. Sepatutnya yang video ni patutnya isi disampaikan oleh Prof. Syahrul. Tapi tak apa, saya akan tunjukkan satu video. Mana tajuk dia tentang kesan dari penjajahan di tanah Malaysia. Patutnya benda ni suatu perkara yang besar lah untuk disampaikan kesannya. Jadi tak apa, saya akan masuk ke video itu. Okey, seterusnya saya akan meneruskan forum kita pada hari ini dengan tajuk apakah kesan dari penjajahan di tanah Melayu. Okey, sebelum mereka, kuasa asing seperti Portugis, Belanda, Inggeris dan Jepun telah menjajah negara kita. Di mana ni mereka membawa banyak kesan kepada negara kita. Banyak perubahan yang berlaku termasuklah dari segi politik, ekonomi dan sosial budaya. Okey. Kita masuk kepada kesan. Kesan yang pertama adalah kesan daripada penjajahan Portugis. Apa yang berlaku? Okey. Penjajahan Portugis di Melaka menyebabkan berakhirnya Kesultanan Melayu Melaka. Sultan Melaka yang terakhir iaitu Sultan Mahmud Shah telah melarikan diri dan mangkat di Kampar, Sumatera pada tahun 1528. Okey. Di Melaka juga wujudnya masyarakat Serani, yang mana masyarakat Serani ni berketurunan Portugis. Hasil perkahwinan orang Portugis dengan masyarakat orang tempatan. Okey. Sehinggalah kini mereka mengamalkan cara hidup orang Portugis. Okey. Beberapa perkataan Portugis telah diguna pakai dalam bahasa Melayu seperti almari, tuala, garpu, sabun dan lain-lain lagi. Okey. Kita masuk kepada kesan yang kedua iaitu kesan penjajahan Belanda. Okey. Semasa Belanda menjajah di Melaka, tidak banyak kesan yang ditinggalkan di negara kita. Sebab apa? Sebab mereka ni tak memberikan tumpuan kepada jajahan takluk. Mereka di Betawi, Indonesia. Bagaimanapun terdapat tinggalan bangunan State House. Okey. Bangunan State House ni di Melaka dan kota Belanda di Pulau Pangkor, Perak. Okey. Kini bangunan State House ni dijadikan muzium negeri Melaka. Okey. Kita masuk kepada yang ketiga iaitu kesan penjajahan Inggeris. Inggeris ni dia telah memperkenalkan penggunaan kapal korek dalam penambungan biji timah dan penanaman getah secara ladang. Hasil tu dieksport ke luar negara. Inggeris ni telah memajukan kawasan penambungan di Sarawak dan pembalakan di Sabah. Seterusnya soalan terakhir, InsyaAllah saya tujukan kepada Dr. Daniel. Soalan ni datang daripada komen yang kami dapat daripada Facebook,
iaitu Malaysia ketika ini. Jadi harap doktor dapat berkongsi. Okay, terima kasih pada saudara moderator. Sebelum saya jawab soalan tadi, saya nak tambah sikit point pada soalan saya sebelum ni. Saya tertinggal point. Maaf. Untuk penjajahan Jepun di tanah laut. Saya ada sebut tadi faktor luasan Jepun terhadap negara-negara Asia ni, utamanya tanah laut itu bakah hasil memasarkan hasil. Tiga, ialah masalah ekonomi yang dialami oleh pihak Jepun sendiri. Dan yang keempat, kawasan pertanian tu berkurang disebabkan penduduk. Lanjutkan pada soalan tadi, Malaysia pada cara dalam konteks penjajahan fizikal pada hari ini, semua yang kita tahu, yang semua tahu dah tak cara fizikal. Ya, kau dengar soalan aku soalan aku Ya, dengar. Kau dengar soalan aku cakap tadi? Dengar? Dengar aku cakap, aku bawa mak aku dia dengar. Tak. Aduh, spoil. Tak apa, kau sambung je. Kau sambung Ada je. bunyi Abang. sikit. Ada bunyi sikit. Suara kata belakang. Aku dengar anak derhaka. Tak ada. Kau sambung boleh dekat. Jadi aku potong. Aduh. Apa aku cakap ni? Penat you ulang dia. Okay. Aku sabar. Okay. Penjajahan secara fizikal yang kita nampak ni tak ada, salah satunya yang ada ialah penjajahan rejim Israel terhadap negara Islam Palestin. Okay. Penjajahan zaman sekarang ni boleh dikatakan secara mental, iaitu menjajah fikiran sesebuah masyarakat. Okay. Cara ini sebenarnya telah digunakan pihak barat sejak 100 tahun yang lalu, menggunakan metod ini untuk mengawal sesebuah negara dengan kita bagaimana rakyatnya berfikir. Sebab kan walaupun mereka telah memberikan kemerdekaan kepada sebuah negara, tapi negara itu keluar daripada cengkaman kekuasaan mereka itu sendiri. Daripada tadi, penjajahan minda dan fikiran. Okay. Penjajahan minda dan fikiran ini telah memberi perkara yang buruk, terutamanya terhadap agama Islam itu sendiri. Disebabkan anasir-anasir luar yang datang daripada barat, banyak pemikiran yang tidak berlandaskan pada agama Islam itu sendiri, seperti liberal, sekular dan pluralisme. Dan medium mereka untuk menjajah fikiran manusia ini yang seperti kita tahu sekarang ialah melalui internet, terutama media yang sekarang. Dengan kita boleh lihat penjajahan fikiran ni melalui komen-komen netizen, post-post yang dibuat oleh masyarakat Malaysia yang nampaknya dipengaruhi oleh fikiran-fikiran liberal daripada barat. Dan itu mereka walaupun dia ada penjajahan fizikal, tapi kita boleh nampak kesan penjajahan tu telah mengawal sistem pemerintahan yang ada dekat negara kita sekarang. Sebab kita tidak sepenuhnya menggunakan undang-undang syariah. Kita hanya menggunakan sebahagian saja undang-undang syariah. Dan sebaliknya banyak menggunakan undang-undang daripada barat yang telah dipakai oleh pihak British. Saya rasa itu yang dapat saya jelaskan.
Rasanya kembali boleh dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Daniel tentang penjelasan Malaysia ketika ini di mana kita nampak penjajahan fizikal dah berkurang. Kita tak nampak lagi kita ditawan dengan senjata, tapi kita ditawan pada minda kita. Di mana internet, media masa menjadi jalan untuk menjajah minda kita. Okey, jadi dengan berakhirnya berakhirnya perkongsian tadi, jadi kita akan tutup majlis ini. Diharap perkongsian yang telah disampaikan oleh ahli panel dapat memupuk sifat patriotik dalam diri para hadirin menjelang 31 Ogos ini, insyaAllah. Jadi kita tutup majlis kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.